Pelajar-pelajar senior 3 hari ini akan kita kaji puisi moden, iaitu sajak yang bertajuk Arkitek Kota. Arkitek maksudnya itu Hui Ce. Ini karya Muhammad Haji Saleh. Pelajar-pelajar, petikan asalnya tidak terdapat dalam buku teks kamu Cikgu sudah kopi petikan tersebut daripada internet. Diharapkan pelajar memuat turun petikan tersebut. Baik, kita mulai Okey. Saya akan baca rangkap yang pertama ini dulu. Hanya seniman peka yang faham akan jiwa laut. Jiwa di sini maksudnya itu linhun Kenal lampung gelombangnya. Gelombang maksudnya iaitu hailang. Alur sungai serta diam batu. Perasaan musim. Feel langit dan sabar bumi. Berhak membina kota. Maksud rangkap ini iaitu hanya orang yang berjiwa seni dan memiliki pengalaman pahit manis kehidupan baru dapat menilham maksudnya itu lingkungan, menilhamkan sebuah kota yang sejahtera. Sejahtera maksudnya itu aman. Faham Kita masuk ke rangkap yang kedua. Kerana arkitek matang itu anak di taman, perenung di perpustakaan, orang muda pulang bertantang di lorong malam, pemungkar barang pasar di subuh hari, pengadil di pangku bijaksana, dan datuk pandai yang bangga. Ini bagi kamu memang susah nak difahami kan? Maka dengan itu cepatnya cikgu berikan itu maksud Maksud rangkap ini iaitu seorang arkitek yang baik ialah seorang pencinta alam. Dia suka akan alam Seorang yang banyak membaca, harus banyak membaca baru dapat ilham. Dan dia harus meninjau kehidupan dan pengkaji masyarakat. Faham Dan beliau juga bijak membuat pertimbangan dan memiliki bakat kepimpinan. Okey, pelajar, dengan cepatnya kita masuk ke rangkap yang ketiga Dia harus sayangkan lagu burung, pemancing di teduh pohon, pemerhati tasik, pengawas bintang dan bunga menjala di beranda. Maksud rangkap ini iaitu apabila membina kota, perancang kota ini iaitu perancang orang-orang yang merancang kota ini mesti melindungi hidupan, mengekalkan kehijauan bumi, mengelakkan pencemaran dan mementingkan keindahan. Dia harus itu misalnya mementingkan kehidupan fauna dan flora. Rangkap yang keempat, pencipta kota ialah pentekar muda dengan langkah berbagai-bagai. Kelakar tua yang mengambungkan cerita. Orang bercinta yang perlukan bulan. Maksud rangkap ini iaitu orang yang merancang pembinaan bandar mestilah berani membawa perubahan yang pelbagai. Dan seorang yang sanggup menerima pandangan orang lain, mementingkan perasaan dan keperluan pihak lain. Sekarang kita masuk ke rangkap yang terakhir. Dia pengukir ruang hidup, penghias suasana sempurna, membenarkan penemuan, memungkinkan kemungkinan. Dan maksud rangkap yang terakhir ini iaitu perancang kota, 城市规划者. Dia harus bertanggungjawab mewujudkan keindahan melalui kreativitinya. Beliau juga harus mementingkan daya cipta,
dan bersedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan. Maka pelajar faham apa maksudnya sajak ini? Bagi pelajar yang ada buku teks sila kamu rujuk muka surat 151 dan 152 iaitu tentang maksud sajak arkitek kota. Cikgu tidak akan mengulangi maksudnya sebab itu tadi sudah cikgu berikan penjelasan dengan sepintas lalu. Bagi pelajar yang tidak ada buku, silalah anda semua merujuk PPT yang saya tunjukkan. Faham ya? Maka maksud kelima-lima rangkap ini, harap pelajar itu baca sekali lagi. Pelajar-pelajar, kita masuk ke tema iaitu kepentingan pengetahuan, pengalaman, dan kepekaan seseorang perancang bandar ketika merancang dan melaksanakan pembangunan di bandar. Dan di sini kepekaan maksudnya itu sensitivity, iaitu mingkan. Dan saya berikan maksudnya itu maksudnya iaitu semasa perancang bandar ingin membina sebuah kota. Beliau harus menggunakan pengetahuan yang serba moden dan menerima pandangan. Pandangan iaitu pendapat atau itu kritikan daripada orang lain pada bila-bila masa. Dengan kata lain iaitu dia juga harus itu memberi sifat merendahkan diri. Okey, seterusnya kita lihat itu persoalan Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri maksudnya iaitu teten yang wajar ada pada seseorang perancang bandar yang baik. Dan di sini saya berikan itu penjelasan Ciri-cirinya iaitu beliau maksudnya iaitu perancang bandar iaitu 城市规划者 akan sentiasa menimpa ilmu pengetahuan, mencintai alam, mementingkan kelestarian fauna dan flora, dan dia harus berjiwa muda, mempunyai semangat yang berkobar-kobar, merendahkan diri, dan berfikiran terbuka. Dan dia juga harus sentiasa menerima perubahan. Okey, kita masuk ke yang kedua. Pembangunan di kota harus berkonsepkan pembangunan lestari. Konsep maksudnya kainian, iaitu pengertian. Lestari maksudnya yonghen, yongjiu. Dan di sini itu maksudnya persoalan ini iaitu kalau seseorang perancang bandar ingin membangunkan sebuah kota, isu yang harus diutamakan iaitu perancang bandar itu harus melestarikan bandar tersebut. Faham ya? Kita masuk ke yang ketiga. Kepekaan perancang bandar dalam mengambil kira. Mengambil kira maksudnya iaitu mempertimbangkan kauli, keselesaan dan keperluan pelbagai lapisan warga kota. Warga kota iaitu maksudnya iaitu penduduk di kota itulah. Maka di sini maksudnya keselesaan, keharmonian dan keamanan sesebuah bandar merupakan syarat yang paling utama yang harus dipertimbangkan oleh perancang bandar. Selain itu, perancang bandar juga harus mengambil kira keperluan dan kehendak semua lapisan masyarakat. Faham? Pelajar, kita masuk ke nilai. Di sini terdapat 5 nilai. Yang pertama, bertanggungjawab. Sekarang cikgu berikan contoh contoh nilai ini iaitu perancang bertanggungjawab menjaga keindahan alam sekitar. Itu semasa menjawab soalan kalau itu dikeluarkan itu diuji tentang itu bahagian nilai, maka pelajar harus berikan contoh. Maka sekarang cikgu berikan contoh lah. Dan seterusnya kebijaksanaan.
Contoh nilainya iaitu perancang pandar yang bijak dapat melahirkan pandar yang sejahtera. Dan yang ketiga, cinta akan alam sekitar. Contohnya, iaitu semasa perancang melaksanakan pembangunan fizikal, beliau tidak harus mengorbankan alam semula jadi. Dan seterusnya yang keempat, rasional. Iaitu contohnya iaitu kerasionalan penting dalam semua aspek semasa perancang membangunkan sesebuah kota. Dan yang kelima, berhemat. Berhemat maksudnya iaitu pintar. Maka contohnya iaitu kalau perancang pandar berhemat tinggi, perancangan pandar itu akan lebih sempurna. Faham? Sekarang kita masuk ke pengajaran. Di sini kita lihat yang pertama. Kita hendaklah bersikap terbuka. Bersikap terbuka maksudnya itu taitu yao很开放 dalam menerima idea-idea bernas. Bernas maksudnya itu berisi atau alternatif. Alternatif maksudnya itu pilihan. Pilihan yang baru yang dapat melancarkan proses pembangunan. Dan yang kedua, kita haruslah mengutamakan keperluan dan keselesaan penghuni kota. Penghuni iaitu penduduk Ketiga, membuat perancangan pembangunan pandar. Dan yang ketiga, kita mestilah membuat keputusan yang wajar. Yang wajar iaitu yang patut yang betul. Agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. Maka ini tentang pengajaran itu sajak ini. Pelajar-pelajar, setelah mengkaji puisi moden ini, maka pelajar kena menjawab soalan yang terdapat dalam muka surat 153 Maka itu pelajar itu tak payah salin itu soalan, hanya berikan jawapan sudah. Dan latihan ini harus dihantar pada hari pertama pembukaan sekolah Okey, ingat